Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada awak semua. Jadi, minggu lepas kita dah buat tentang pengangkutan di Malaysia. Jadi, hari ini kita sambung dengan bahagian kedua, iaitu buku teks kepentingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, apa yang menyebabkan sesetengah kawasan itu banyak jaringan pengangkutan, kenapa sesetengah kawasan lain tiada ataupun kurang jaringan pengangkutan. Jadi apa sebabnya? Okey, awak lihat kepada muka surat 81, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Baik, mulai daripada tajuk ini, bila disebut faktor, ada beberapa faktor yang sama bagi semua subjek, cuma isi saja berbeza. Okey? So, dia ada faktor sosial, faktor ekonomi dengan faktor bentuk muka bumi. Lepas tu ada tambah sikit-sikit lah macam faktor dasar kerajaan. Okey, so tengok yang pertama. Okey, bentuk muka bumi. Okey, so faktor pertama yang mempengaruhi ialah bentuk muka bumi. Jadi kalau bentuk muka buminya, ada berapa bentuk muka bumi ni? Akilah. Akilah, Yes sir. ada berapa bentuk muka bumi? Ah, Kita dah buat semasa form 1. 5. Lupalah. 5. Okey. Mari kita tanya orang lain pula. Alia? Oh, Alia. Alia, oi. Alia pergi mana? Basuh kain ke? Aina Syuhada. Aina? Aina basuh pinggan. Okey. Tengku Amir Izzuddin. Ada 4. Ada 4. Terima kasih kerana membalasnya. Okey. Ada 4 bentuk muka bumi. Apa dia bentuk muka bumi tersebut? Amna. Amna basuh apa pula? Amna? Amna? Hai. Basuh kasut ke? Tak pergi sekolah pun basuh kasut. Amna? Mana pergi awak semua ni? Yes sir. Ya, dah basuh kasut, dah jemur dah? Bentuk muka bumi Amna. Ada 4 menurut Amir tadi. Jadi apakah bentuk muka bumi yang 4 tu? Tanah tinggi. Nasib baik. Kalau cikgu tak tulis T tadi tak tahu kan? Tanah tinggi. Siapa lagi tahu? Siapa nak tolong jawab? Tanah Bama. Dia? Tanah Pamah. Yes. Tanah Pamah. Karishan? Ya, sir. Apa dia? Pinggir laut. Pinggir laut. Dan satu lagi yang last. Apa dia? Siapa tahu? Saliran. Saliran. Yes. Okay. So, ada 4 bentuk muka bumi. Jadi, bentuk muka bumi yang begini mempengaruhi sama ada banyak ataupun sedikit jaringan pengangkutan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama bentuk muka bumi, tanah tinggi. Baik tanah tinggi, sukar dibina dan menelan kos yang tinggi. Okey, semalam cikgu ajar dengan 2 hormat.
Jadi kalau tanah tinggi, bila kita nak buat jalan raya, banyak benda nak kena fikir. Kita nak buat jambatan. Sebab takkan nak buat jalan raya tu ikut ketinggian muka bumi tu kan. Tanah tinggi tu tak boleh. Sekejap. Amirlah baru masuk. Mana pula pen tadi? Amirlah. Okey, jadi terpaksalah buat jambatan. Okey, contoh cikgu bagi sini. Ini ada tanah tinggi. Lepas tu sekarang ada tanah rendah. Lepas tu ada gaung pula. Lepas tu balik semula tanah di sini. Jadi nak buat jalan raya. Ahmad Zahra. Okey. Jadi kalau nak buat jalan raya, cikgu ambil warna hitam di sini. Nak buat jalan raya, takkan nak ikut semua ni. Jadi akan merugikan, menambah kos. Jadi kena buat jalan yang lurus. Okey, bila buat jalan lurus, Irwan. Okey, Irwan masuk. Jadi bila nak buat jalan lurus, banyak benda kena fikir. Pertamanya, kawasan ini yang tergantung ni. Jadi kalau nak buat jalan raya, maka kenalah letak jambatan. Jadi macam mana letak jambatan? Mana pula cikgu punya tiap lukisan ni? Mana pen cikgu? Okey. Terus nak buat jambatan, kenalah buat tiang. Tanam tiang sini, tanam tiang sini, tanam tiang sini, buat tiang banyak-banyak. Jadi bila dah buat tiang, baru boleh buat jalan. Jadi kosnya dah tinggi. Kemudian di kawasan ini pula, kawasan gunung ini, okey, di kawasan gunung nak kena buat terowong. Sebab takkan nak potong gunung tersebut. Okey, dah merosakkan alam. Jadi, kenalah buat terowong. Bila buat terowong, kena tebuk daripada sini sampailah ke belakang. Ni terowongnya. So, kosnya pun bertambah. Nak kena tebuk, lepas tu baru boleh buat jalan. Jadi, satu jalan raya, kosnya sangat tinggi. Kalau dibuat di tanah tinggi. Tapi mesti buat sebab nak lalu juga mesti ada sekurang-kurangnya satu jalan di situ. Okey, ada soalan? Faham? Faham? Okey, good. Baik, yang kedua, so tanah tinggi sukar dibina. Bukan nak kata tak boleh dibina, sukar dibina. Jadi bila sukar dibina, maka dia mempengaruhi cuma ada satu atau dua sahaja jaringan pengangkutan, tak banyak. Baik, berbeza dengan tanah pamah. Tanah pamah rata, luas, tak perlu nak buat jambatan kecuali di atas sungai. Okey, jadi senang nak membinanya, kosnya rendah. Sebab itu tanah pamah lebih banyak jaringan pengangkutan. Contoh-contoh lebuh raya yang ada di tanah pamah, apa dia? Zara. Dah buat dah minggu lepas. Apa contoh-contoh lebuh raya yang ada di tanah pamah? Lebuh raya Persekutuan boleh ke? Persekutuan lagi? Zara? Lebuh raya Pantai Timur. Pantai Timur lagi? Lebuh raya Timur Barat. Timur Barat tu kawasan pergunungan. Ingat lagi, tengah-tengah tu nak cross jambatan. Sebut je lah jalan raya dekat rumah awak tu. Tanah Taman Medan. Kan tanah pamah. Okay? Alright. Baik, itu ialah tanah pamah. Macam mana pula kalau lembangan sungai? Lembangan sungai ni di Sabah dan Sarawak. Sebab di Pahang pula. Sebab di Semenanjung tak banyak. Kita banyak tanah pamah. So lembangan sungai ni macam delta. So bila nak cross tu kena ada tanah. Jadi mereka kena tambak tanah tersebut. Tambak bermaksud laut. Kita letak tanah, padatkan, baru kita boleh buat pembinaan di atas tanah tersebut. Okey? So lembangan sungai biasanya berpaya, perlukan tambak dan membina jambatan di situ. Baru boleh buat jalan raya. So ini lebih kepada Sabah dan Sarawak. So kebanyakan jalan raya di sini tertumpu di pinggir sungai. Sekejap. Mas masuk. Okey. Baik. Okey, baru ni ada dalam berita.
di Pulau Pinang. Mereka nak menambak tanah. Awak baca tak berita tu? Sejujurnya tak, sir. Jawapan yang menyakitkan hati, tapi jawapan yang jujur. Okey, so cikgu berterima kasih sebab jujur. Okey, baik. Awak kena tengok berita ya. Awak kena tahu hal-hal yang berlaku. Okey, so di Pulau Pinang mereka nak memperluaskan lagi kawasan, mereka nak menambahkan lagi pembinaan. Jadi sebab tak ada kawasan, maka mereka tambak tanah. Tapi belum buat lagi lah dalam perancangan. Singapura contohnya dah mula menambak tanah. So ada beberapa kawasan, Singapura kan kecil. Jadi mereka nak memperbesarkan tanah dia tambak tanah. Yang paling bagus contoh ialah Melaka. Okay, kalau awak tengok sebenarnya Melaka ni kawasan pinggir laut zaman dulu ialah, pernah pergi Melaka kan? Okey. Pernah pergi Melaka, awak tahu tak kota Afamosa? Tahu sangat, sir. Okey, Ketua Afamosa pula. Kota Afamosa, depan sikit tu ialah apa namanya? Depan sikit kota Afamosa ialah dataran pahlawan kan? Betul tak? Dah lama tak berjalan kan MCO. Dataran pahlawan cikgu rasa. Apa ke? Yang ada stadium ke apa benda ke tu? So sebenarnya pada zaman Melaka dulu-dulu, itu ialah laut. Itu ialah laut. Kawasan depan-depan sikit tu. Jadi Melaka tu dah jadi padat lah sekarang ini. Maka mereka menambak tanah. Makin lama makin ke depan. Kalau pergi Melaka, awak akan lalu jambatan yang tinggi tu, awak akan nampak Bandar Melaka. Okey, sebelah sana ialah kawasan tambak tanah. Cikgu pernah lalu, masa itu kawasan itu baru ditambak, baru dibina dengan bangunan, orang tak masuk pun lagi, tapi cikgu tak tahu kenapa salah jalan agaknya terlalu dekat situ. Luas kawasan tambaknya. Okey, jadi kawasannya sangat besar, boleh naik bangunan, naik kedai dan sebagainya. Okey, itu kawasan di Melaka. Next, pinggir laut. So pinggir laut ini dia sesuai untuk pelabuhan kerana kawasannya berteluk. Okey, bila berteluk sesuai nak bina pelabuhan. Sekejap printer cikgu berbunyi pula. So bila ada berteluk, maka sesuai nak bina pelabuhan, dia juga terlindung dan dalam. Terlindung daripada apa? Ombak besar dan angin kencang. Jadi sesuai buat pelabuhan di kawasan berteluk. Okey, ini pun jaringan pengangkutan juga kapal. Okey, sebab nak pengangkutan air, nak mengangkat barang dan sebagainya. Okey, itu faktor yang mempengaruhi pengangkutan, iaitu bentuk muka bumi. Tolong ingat 4 bentuk ini sebab inilah yang akan awak bincangkan sampai tingkatan 5 kalau awak ambil geografi. Okay, alright. Next, ini contoh-contohnya. Awak lihatlah di kawasan tanah tinggi, ini ialah Karak ni, Lebuh Raya Karak Timur, Karak Bentung, KL Karak. Okay, ada jambatan-jambatan semua tu. Okay, ada tiang-tiang semua tu. Kemudian, ini di Tanah Pamah, tak perlu apa-apa, cuma buat jalan sahaja. Jadi, kosnya lebih rendah. Okay, nampak gambar kan? Ini ialah Nampak. Okey, ini ialah di pelabuhan dan juga ini ialah Lebuh Raya Pen Borneo. Ni kalau cikgu tanya berapa panjang Pen Borneo ni mesti tak ingat. Okey, Pen Borneo awak tengok tu berapa terowong ada tu sepanjang-panjangnya. Okey, sebab dia rugi kalau dia bukan rugi, dia akan merosakkan alam kalau dia potong bukit tersebut. Jadi dia buat sahaja terowong, paling banyak terowong. Ini baru sikit ni, ya. Okey, next. Cikgu dah bagi ini semasa minggu lepas. Lebuh Raya Pen Borneo. Panjangnya 2083 kilometer. Okey, faktor yang kedua. Faktor kemajuan teknologi. Jadi bila teknologi ini maju, teknologi membuat jalan raya maju,
maka dapat bina jalan raya yang lebih efisien. Okey, apa yang pertama? Terowong bawah tanah projek MRT. Bawah KL dah ada banyak bangunan di atasnya. Tapi dengan teknologi dapat membina terowong bawah tanah untuk MRT. Siapa tahu apa itu MRT? Mas? Oh, Mas. Ha. M tu bukan Mas tau. Apa dia MRT tu? Mas. Senyap je Mas ni. Mas basuh apa pula? Mas Syahrul Fitri, di manakah anda? Tak tahu saya. Jawablah tak tahu. Jangan senyap. Okey. Zarul. Dah lama tak dengar suara Zarul. Zarul. Saya pun tak tahu, sir. Hai, apa ni semua tak tahu ni. Imran. Saya pun tak tahu. Astaghfirullahalazim. Amir tahu tak Amir? Tak ingat lah, sir. Okey. Cikgu sebut ya. Yelah anak cikgu. Bukan mas, tapi mass. Rail transit. MRT ialah mass rail transit. Bukan mass rail transit. Mas duduk dalam kelas 2 amanah saja. Mas tak bawa kereta api. Okey, so itu ialah MRT. Okey, yang kedua. Terowong smart. Siapa tak tahu tentang terowong smart? Saya, sir. Saya tak tahu, sir. Tahu dah. Ya Allah, awak semua ni. Okey, pernah dengar tak terowong smart? Tak. Tak pernah dengar? Masya Allah. Okey, pernah dengar smart tunnel? Pernah. Smart tunnel tu terowong smart le. Terowong tu kan tunnel. Hai, ni penat cikgu ajar awak bahasa Inggeris tahun lepas, tahu tak? Okay, so smart tunnel, terowong smart benda yang sama. Smart ini di samping bermaksud bijak, dia juga bermaksud storm water management and road tunnel. Maksudnya, okay, awak tahu KL selalu banjir. Jadi untuk mengatasi masalah ini, dia nak buat longkang besar daripada KL sampailah ke hujung dekat dengan hujung Lembah Kelang dekat dengan laut untuk mengalirkan air ini ke sana. Pada masa yang sama, KL juga banyak jam. Okey, banyak traffic jam, kesesakan lalu lintas. Jadi nak mengatasinya, mereka gabungkan dua benda ni dalam satu, iaitu traffic jam dan banjir. Mereka buat satu terowong yang besar di mana bila hujan, jalan kereta ditutup. Dia hanya buka untuk mengalirkan air. Faham? Faham, sir. Baik, bila air dah tak ada, dia akan tutup pintu air, dia akan bersihkan terowong tersebut, kemudian dia buka terowong untuk kenderaan. Barulah kenderaan boleh lalu. Sebab itu bila hujan, kereta tak lalu di terowong smart. Bila hari tak hujan, tak ada banjir, kereta akan dilalui oleh terowong smart akan dilalui oleh kenderaan. Okey? Alright, nanti ada gambar cikgu tunjuk. Kemudian Lebuh Raya Timur Barat, dia menggunakan teknologi, mereka dapat membina jambatan untuk merentasi tanah tinggi dan sungai. Sebab tu kalau awak naik, dia tak ada
tak ada melambung-melambung, jalan raya dia elok, dia cantik je. Okey, maksudnya jalan dia smooth. Okey, kemudian dengan teknologi juga dapat bina Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ini sah tak tahu kat mana kan? Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berada di Pulau Pinang, iaitu sepanjang 24 kilometer. Okey, nanti ada gambar cikgu tunjuk. Kemudian kita ada LRT ataupun transit aliran ringan. L tu ialah light, ringan, light rail transit. Okey, yang ini tak ada pemandu. Yang berlaku pelanggaran baru-baru ni itu ialah kesilapan teknikal manusia yang settle, yang handle laluan tu. Okey. So LRT ni tiada pemandu tapi dia boleh bergerak. So itu ialah kemajuan teknologi. Okey, ada gambar tak? Kemudian terowong menora. Terowong menora ni dia dibina dengan begitu kukuh sekali. Nanti cikgu tunjuklah gambar, cikgu ceritakan. Kita tengok ya. Jadi teknologi ini dapat mempercepatkan perjalanan, merendahkan kos, kukuh, kuat dan efisien. Okey, kita mulakan dengan gambar. Bermula dengan teknologi ini. So bila ada benda ini, maka baru dah dapat dibuat MRT, LRT, smart tunnel, terowong bawah tanah bermula dengan benda ini. Apa benda namanya ni? Apa benda fungsi benda ni? Siapa tahu? Apa yang dia tengah buat tu? Apa benda yang besar, bulat macam tu? Apa benda tu? Siapa tahu? Irwan? Oh Irwan, awak agak-agak apa tu? Gigi monster ke? Lombong Apa? Lombong Lombong? Memang bukan dia melombong, dia mengorek lah. Tapi dia bukan melombong. Melombong ni bila kita nak melombong mendapatkan sesuatu mineral. Tapi ini bukan melombong, ini apa dia buat tu? Menggerudi. Ya, dia menggerudi, drill. So dia drill bawah tanah. Atas tu Kuala Lumpur tau. Jadi batuan bawah tanah itu dia korek, dia gerudi untuk dijadikan terowong. Terowong bawah tanah. So daripada sinilah akan munculnya smart tunnel. Akan munculnya MRT. Dan akan munculnya LRT. Apa sahaja yang memerlukan penggunaan terowong di bawah tanah, yang macam gigi monster itulah yang menggerudinya. Okay? Alright. Next. Next. Okay. Ini ialah Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okay, jap. Pen cikgu ada tak? Okay, warna merah. Cikgu ambil warna merah. In color merah. Merah ke putih? Ambil putih lah. Senang. In color putih. Okay, awak tengok ni. Ini ialah Tanah Besar, sebelah sini ialah Pulau Pinang. Jadi jambatan ini menghubungkan Tanah Besar dengan Pulau Pinang. Dulu ada sebuah jambatan yang menghubungkan Tanah Besar dengan Pulau Pinang. Tapi sesak sebabnya semakin ramai, banyak kereta yang keluar masuk. Maka mereka terpaksa membina satu lagi jambatan. So dibina jambatan ini. Okey, nak membina jambatan ni senang ke? Awak tengok ni. Ni. Dia kena drill tiang ke dalam tanah. So macam mana nak drill tiang dalam tanah kalau tanah itu dipenuhi air? Okey, jadi caranya ialah teknologinya ialah mereka akan letakkan besi-besi penghalang tu, cikgu tak tahu nama yang ada macam lekuk-lekuk tu. Kemudian dia akan tanam dalam tanah besi-besi ni sampai dia keliling. Kemudian mereka akan keluarkan airnya, keringkan kawasan dalam ini. Bila kering sampai ke dasar, baru mereka boleh buat kerja.
mereka drill, mereka piling, mereka cocok besi-besi tersebut ke dalam tanah untuk menguatkan struktur. Bila dah kuat dah struktur ni, dah kuat struktur tiang ni, maka barulah mereka masukkan semula air. Tak boleh cabut besi. Nanti air tiba-tiba masuk, dia akan tekan besi simen ni, crack. Jadi dia masukkan sedikit demi sedikit demi sedikit, nak balancekan pressure luar dengan pressure dalam. So bila dah sama, barulah dicabut besi-besi ini. Itu baru satu kawasan ni. Ada berapa banyak yang nak kena buat ni. Nampak ni ada banyak ni. Okay. So teknologi itu yang membuatkan boleh dibina jambatan ini. Awak bayangkan ya. Engineer terpaksa fikir macam mana nak susun ini. Sebab mereka tak ada jalan raya lagi. Mereka buat tiang-tiang je. Bila dah siap, baru bina jalan raya. Lurus pula tu. Jadi ini semua berdasarkan kepada kiraan. Sebab tu engineer ataupun jurutera dia kena kira nak bagi macam mana nak bina, nak bagi jalan lurus. Itu semua tu. Okay, next. Terowong menora. Ini terowong menora. Terowong menora ni teknologinya ialah, okay, biasalah kalau kita tebuk lubang, kita buat lubang, okay, so bawah ni dah kosong. Bahagian atas ni akan menjadi berat. So kalau tak menggunakan teknologi yang betul, tanah-tanah ni semua akan runtuh. Dia collapse. Okay, dia runtuh. Jadi mereka dah buatlah, adalah benda-benda yang dipacak-pacakkan dalam ini untuk menguatkan terowong tersebut. Jadi bolehlah buat 2 lorong jalan kereta. Besar ya lubang ni. Kalau besar lagi berat dia akan jatuh. Ingat tak kita pernah buat sungai yang mana ada gua, tebing tinggi ada gua. Tapi bila gua tu kosong tengah-tengah, atas ni akan jatuh sebab terlalu berat. Tinggallah batu tunggul dengan tunggul sisa. Cikgu harap awak ingat lagi ya yang Form 1 punya. Okey, itu ialah terowong menora. Baik, habis dengan bentuk muka bumi. Habis dengan kemajuan teknologi. Kita pergi pula kepada dasar kerajaan. Ini cikgu terangkan ringkas tepat je. Dasar kerajaan ni maksudnya kerajaan yang membina polisi ini, membuat dasar ini untuk menjamin jaringan pengangkutan yang ada itu selamat digunakan dan boleh diperbanyakkan. So yang pertama ada Suruhanjaya yang bertanggungjawab seperti SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Jadi kalau ada masalah, kita report kepada mereka, maka mereka akan ambil tindakan kepada lori yang laju, bas yang membawa dengan tidak berhemah dan sebagainya. Juga dia akan mengawal supaya pengangkutan awam yang digunakan itu selamat. Yang kedua, ini ialah tugas Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA untuk menambah baik pengangkutan awam di bandar. Jadi SPAD lebih kepada perkhidmatan macam lori, bas dan sebagainya. So NKRA ni untuk menambah baik pengangkutan awam, teksi, bas awam dan sebagainya. Kemudian kita ada ECRL, iaitu projek East Coast Rail Line, kereta api daripada Lembah Kelang sampai ke Kota Baru. Yang ini belum dibina lagi lah sebab masih lagi dalam perbincangan. Okey, kalau boleh, cikgu ada gambar nanti cikgu tunjuk. Kemudian kita ada dasar penswastaan, maknanya buat jalan raya, lepas tu kita bagi kepada swasta untuk menguruskannya. Jadi tol yang awak bayar tu, duit tol awak bayar tu untuk kerja inilah, untuk kerja pembaikan. Kalau jalan berlubang dia tampal, bersihkan jalan raya. Ini duit tol tu pergi ke situ. Okey, next. Ini ECRL. Okey, cikgu tak nampak sangat dekat sini rasanya. Ini 640 km membawa penumpang dan barangan. Sepatutnya siap pada Disember 2026. Tak tahulah sekarang dah 2021. Tak nampak apa pun lagi kan. Tengok macam mana. Kemudian ini ialah kelajuan dia. Mana pen cikgu? Hilang dah. Okey.
Ini kelajuan dia. Untuk penumpang 160 km sejam, untuk barangan 80 km sejam. Tak boleh laju-laju, nanti kan terbalik barang. Okey, kemudian ini. Daripada Putrajaya nak ke Kota Baru di Kelantan mengambil masa, ni dia. Siapa nampak? Siapa nampak tu berapa jam? Allah. Siapa nampak berapa jam tu nak sampai daripada Putrajaya ke Kota Baru? 4 jam. 4 jam. 4 jam. Awak bayangkan daripada Putrajaya ke Kota Baru 4 jam naik ECRL. Tak ke cepat? Kalau naik kereta, sakit-sakitlah punggung kan duduk dalam kereta tu sebab lama sangat. Ini naik ECRL cepat aja. Ini kalau dah siap ni memang sangat menguntungkan penduduk sebab dia laju. Okey, next. Baik, habis dengan dasar kerajaan, kita pergi kepada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ni bermaksud kawasan itu kalau ada ekonomi yang tertentu, maka kita perlukan jaringan jalan raya untuk menguruskan ekonomi. Seperti contoh padi. Nak angkut padi apa semua, mesti ada jalan raya. Okey, tak boleh ada jalan sungai. Nanti kadang kalau beras tu masuk dalam sungai, habis. Rosaklah beras-beras tu semua. Okey, jadi kena ada jalan raya ataupun sistem pengangkutan yang betul. Jadi tujuannya ialah untuk memudahkan proses penghantaran bahan, pemprosesan bahan, pemasaran bahan di kawasan yang ada sumber mineral. Contohnya petroleum ke, biji timah ke. So biji timah kena angkut dengan kereta api. Jadi mesti ada jalan kereta api. Kalau padi kena ada jalan raya ataupun kereta api. Boleh juga. Okey, kalau macam petroleum kena guna kapal. Okey, ini cikgu bagi contoh yang padi tadi, memudahkan penghantaran pemasaran hasil pertanian. Excuse me. Kemudian kawasan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perindustrian dan perlombongan. Tengok tempat awak Taman Medan, banyak kilang. So kilang-kilang ni nak hantar barang. Mesti ada pengangkutan yang efisien. Jalan raya, jalan kereta api. Sebab tu awak tengok dekat Taman Medan ada stesen kereta api. Apa nama stesen kereta api yang dekat dengan Taman Medan? Siapa tahu? Apa cikgu tak tanya lagi ni? Amirlah. Yes, sir. Apa stesen kereta api yang dekat dengan Taman Medan? LRT Taman Dato' Harun, sir. Yeah. Taman Dato' Harun ada LRT ya? Bukan lah. Apa dia? Tak tahu lah, sir. Yang papan tanda warna biru tu, atas tanah. Amila. Seri Setia. Seri Setia, Taman Dato' Harun, apa namanya tu? LRT ke? Komuter. Komuter. Siapa kat belakang tu? Ayah awak? Tak. Komuter, bukannya LRT. LRT tu Light Railway Transit. Okey? Baik, komuter untuk memudahkan perjalanan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan. Okey. Baik, habis tentang itu, kita pergi. Kenapa pentingnya pengangkutan ini? So, kita dah buat pengangkutan darat, pengangkutan air, pengangkutan udara. So, kenapa tiga-tiga ni penting? Yang pertama, ini cikgu dah cerita dekat dalam video YouTube Didik TV, tapi tak banyak cikgu masuk. Ini cikgu masuk semua. So, yang pertama untuk membawa penumpang dan barangan. Itu kepentingan dia. Memudahkan mobility. Mobility bermaksud pergerakan. Awak nak pergi KL ke Taman Medan ke KL. Jadi awak naik pengangkutan darat. Memudahkan mobility dan mempercepatkan proses. Yang kedua, membangunkan bandar satelit. Bandar satelit ni apa? Dengar betul-betul. Bandar satelit ni bukannya satelit dekat atas angkasa lepas tu. Bukan dekat situ. Itu bukan satelit. Okey, itu bukan satelit yang dimaksudkan. Bandar satelit ini bermaksud bandar yang menyokong bandar besar berhampiran. Ingat,
Bandar satelit bermaksud bandar yang menyokong bandar besar berhampiran. So bandar yang besar berhampiran dengan awak ialah apa? Mari cikgu terpanggil. Bandar besar yang berhampiran dengan awak. Dayana. Dayana. Apa bandar besar yang berhampiran dengan awak? Cikgu nak tahu. Bandar besar ya, bandar besar yang berhampiran dengan awak. Dayana ada tak? Dayana basuh apa pula? Basuh kereta ke? Oh, Dayana. Tak ada. Dania Izzati. Ya Allah. Anak cikgu baru masuk. Anak cikgu. Apa cerita lama tak nampak ni? Daniel Ashraf. Oh, Daniel Ashraf. Daniel Ashraf. Kecil. Mana suara? Cikgu nak dengar suara awak. Allahu Akbar. Mic rosak pula. Tak dapatlah cikgu nak lepaskan rindu dengan anak-anak cikgu ni. Tak ada suara pula nak dengar. Kemana awak pergi, Daniel Ashraf? Lama menghilang. Taib. Cepat cikgu tunggu ni. Kemana awak pergi? Lama menghilang ni. Awak tak masuk pun kelas geografi cikgu. Daniel. Saya tak ada dalam grup. Kenapa tak ada sayang? Oi. Kan cikgu dah ada grup ni. Okey, tak apalah. It's okay. Yang penting masuk kelas cikgu lepas ni tau. Okey, baik. Daniel Ashraf. Awak bernasib baik hari ni. Sebab cikgu nak tanya awak. Baik. Daniel Ashraf. Cikgu nak tanya. Apakah bandar besar yang hampir dengan Taman Medan? Bandar besar. Tulis. Baik. Apa bandar besar yang hampir dengan Taman Medan? Siapa nak bercakap tu? Ada bunyi tu. Daniel? Subang Jaya. Subang Jaya tu sama besar je dengan Taman Medan, Daniel. Apa bandar besar yang hampir dengan Taman Medan? Besar bandar ni. Ya, Kuala Lumpur. So, Kuala Lumpur ialah bandar besar. Jadi, Taman Medan ataupun PJ ini merupakan bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Bermaksud dia menyokong Kuala Lumpur. Menyokong daripada segi apa? Okey, di Kuala Lumpur ada banyak pekerjaan, banyak banyak kedai, banyak perniagaan, banyak urusan-urusan pejabat. Jadi orang-orang yang bekerja tu, dia tak duduk di Kuala Lumpur. Dia duduk di luar Kuala Lumpur, iaitu Petaling Jaya. Jadi penduduk-penduduk ini, dia duduk di Petaling Jaya tapi dia bekerja di Kuala Lumpur. Dia menolong membangunkan Kuala Lumpur. Dia membantu Kuala Lumpur. Jadi PJ ialah bandar satelit bagi Kuala Lumpur. Faham? Faham, sir. Yes. So jangan lupa. Okey, hanya PJ ialah bandar satelit. Subang Jaya bukan bandar satelit. Bagus Ashraf. Bagus dia ni Ashraf. Okey. Subang Jaya bukan bandar satelit. Rawang bukan bandar satelit. Sentul bukan bandar satelit. Apa lagi? Kepung bukan bandar satelit. Tapi PJ, Petaling Jaya, yang mana termasuklah Taman Medan, Taman Datuk Harun, Jalan Gasing, ataupun Damansara. Damansara pula. Apa nama jalan SS apa benda dekat Taman Medan tu, itu semua ialah bandar satelit. So PJ ialah bandar satelit bagi Kuala Lumpur. Tu dia. Okay, next. Meningkatkan sektor perniagaan. Of
course lah, bila banyak jalan raya, maka lebih banyak orang akan membuka kedai-kedai ataupun pejabat-pejabat ataupun kilang-kilang untuk meningkatkan sektor perniagaan di situ. Sebab adanya penghantaran kargo oleh tak kira lah siapa-siapa pun. Ini contoh je cikgu bagi, KTMB yang menghantar kargo. Okey. Membangunkan kawasan sekitar. Jadi bila ada banyak jalan raya, maka kita dapat tengok akan ada bandar-bandar baru di sekitarnya. Contoh, ini cikgu bagi contoh. Bila dibina lebuh raya KL Seremban, okey, jadi ada kawasan di tengah-tengahnya menjadi kawasan perniagaan, iaitu Bandar Baru Nilai. Okey, so terbinanya bandar baru hasil daripada lebuh raya KL Seremban. Okey? Alright. Next, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Yang ini bila ada jalan raya, ada pengangkutan, maka akan wujudlah kawasan bisnes, kawasan perniagaan di situ. Contoh dalam buku teks awak ada. Cikgu tulis sini. ECER, SCORE dan SDC. ECR ni ialah East Coast Economic Region. Wilayah ekonomi pantai timur. Ya, East Coast Economic Region, kawasan atau wilayah. SCORE, Sarawak Corridor of Renewable Energy, dan SDC, Sabah Development Corridor. Okay, next. Mempertingkatkan darjah ketersampaian. Ini cikgu dah terangkan minggu lepas. Okey. Baik, darjah ketersampaian bermaksud kalau susah nak sampai tempat itu, darjah ketersampaian rendah. Senang nak sampai tempat itu, darjah ketersampaian tinggi. Jadi bila ada jalan raya, senang nak sampai, maka dia dah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Okey, terutamanya kawasan pedalaman. Next. Okey, menggalakkan integrasi nasional. Awak tahu integrasi, perpaduan. So, perpaduan negara. Bagaimana? So, ada Sabah Sarawak, ada Semenanjung. Jadi, bagaimana nak menggalakkan integrasi? Adanya lapangan terbang dan kapal terbang dapat menghubungkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Next. Cikgu laju sikit ya. Ini dah sebut dah tadi. Sama jugalah. Ini udara. Ini pengangkutan udara. Sama juga mempertingkatkan darjah ketersampaian, memendekkan masa, menjimatkan masa perjalanan. Okey, ini air. So, air ini menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya di Sabah dan Sarawak, bila ada kapal-kapal tu semua, ataupun di kawasan pinggir pantai. Sekejap ya. Alah, sumbat. Okey. So menghubungkan kawasan tanah besar dengan pulau-pulau. Contohnya ferry dan boat express. Mengendalikan urusan perdagangan. Ini biasanya kapal kontena. Okey, kapal kontena, ini cikgu bagi contoh untuk import ekspor di Pelabuhan Kelang ataupun Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar. Di mana Pelabuhan Teluk Sepanggar ini, Nadania Izzati? Dania Izzati? Sabah. Yes. Teluk Sepanggar berada di Sabah. Thank you Dania Izzati. Kemudian membawa penumpang dan barangan. Of course lah. Ya. Alright. Next. Okay. Kepentingan pengangkutan awam. Baik. Ini dah nak habis dah ni. Okay. Apa kepentingan pengangkutan awam? Ada dalam gambar cikgu bagi tu. So cikgu bagi dengan ringkas. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bila orang guna pengangkutan awam, jadi orang tak pakai kereta, maka kuranglah kereta di jalan raya. Okey. Contohnya bas, taksi, LRT, MRT dan ETS. Mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya dan menjimatkan masa perjalanan. Memajukan industri pelancongan. Contohnya bila orang datang ke KLIA nak pergi ke kawasan pelancongan, mesti ada pengangkutan awam.
Kalau tak ada, susahlah mereka nak ke tempat percutian tersebut. Contoh cikgu bagi dalam Didik TV hari itu, pelancong sampai ke LIA nak pergi pulau perhentian. Tapi kalau tak ada bas awam, macam mana nak pergi? So mereka naik bas sampai ke Kuala Terengganu, dari Kuala Terengganu barulah pergi ke pulau perhentian naik bot. Mengurangkan kos. Yes, of course. Sebab tak perlu penyelenggaraan. Orang yang naik LRT, contohnya tak perlu fikir pasal tayar pancit, minyak tak ada, gas angin kereta tayar kurang. So dia tak perlu risau pasal itu. Dia sampai ke tempat ke destinasi kerja dia. Okey? Tapi kalau orang bawa kereta kan nak fikir, alamak, angin aku cukup tak? Tayar aku botak ke? Ataupun minyak cukup tak? Jadi banyak benda nak kena fikir, nak kena buat maintenance ataupun penyelenggaraan. Yang ini pun awak tahulah, mempertingkatkan darjah ketersampaian cepat dan mudah, mengurangkan pencemaran udara, of course, bila kurang pengangkutan awam, bila kurang kenderaan, maka kurang pembakaran monoksida, gas karbon monoksida, dioksida. Okey, kemudian bila naik kenderaan awam ini, tiada pencemaran udara. Mewujudkan peluang pekerjaan seperti pemandu bas, pemandu teksi, tukang sapu, tukang cashier yang dekat kaunter tu. Semua-semua tu ialah pekerjaan yang diwujudkan bila adanya pengangkutan awam. Okey, yang ni silap tau. Cikgu salah tulis. Bukan bestari tapi lestari. Lestari bermaksud boleh digunakan untuk jangka masa yang lama ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil evergreen. Dia sampai bila-bila pun kita boleh pakai. Baik, apa dia? Penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Pernah tengok tak kereta ni? Siapa pernah tengok kereta elektrik ataupun kereta hybrid? Ada yang pernah tengok? Halo? Pernah kot je. Okey. Asyik Zara je jawab. Orang lain mana? Tak habis-habis lagi basuh. Okey, Nazrin tak masuk-masuk langsung. Okey, baik. Kereta elektrik kata hybrid. Apa bezanya? Elektrik ini dia menggunakan 100% elektrik. Sebab itu dia tak pakai minyak. Kalau nak isi minyak dia, dia kena pergi ke stesen minyak. Kalau tengok ada tempat yang diwarnakan dengan warna biru. Lepas tu macam ada tiang minyak dia sendiri. Itu bukan minyak. Dia ambil macam tiang minyak tu, dia pergi cocok macam isi minyak, tapi sebenarnya dia charge bateri kereta. Okey? Itu kereta elektrik. Dan hybrid ni dia ada campuran minyak dan elektrik. So dia banyak menggunakan tenaga kinetik. Dia nak start enjin pakai minyak sikit. Lepas tu bila kereta dah bergerak, maka dia akan menghasilkan elektrisiti, simpan dalam kotak bateri dia. Kemudian daripada situlah baru dia gerakkan semula tayar dan juga untuk kegunaan lampu, aircon, radio, tingkap dan sebagainya. Okey, so dia perlukan minyak sedikit. Lepas bila dah kereta start, minyak pun di stop. Dia gunakan elektrik sepenuhnya. Okey, so semua ini untuk memelihara alam sekitar, mengurangkan gas karbon monoksida dan juga menjimatkan penggunaan bahan api. Yang kedua, berkongsi kereta. Bila berkongsi kereta, maka dapat kurangkan bilangan. Tetapi masalahnya di Malaysia, bukan semua orang berada di tempat kerja yang sama ataupun orang di tempat kerja yang sama duduk di kawasan yang sama. Jadi agak sukar untuk berkongsi kereta. Tapi ada, bukan tak ada. Ya, ada. Okey, kemudian menggunakan pengangkutan awam. Ini kebanyakan cikgu tengok orang yang duduk di Shah Alam, bila dia pergi bekerja di Kuala Lumpur, dia naik bas. Sebab apa? Dia tak nak berada dalam jam. Bukan tak ada kereta, tapi dia tak nak bawa kereta. Daripada jam, baik dia duduk dalam bas. Okey, right. Kepentingan sistem pendekatan lestari, ini cikgu dah buat tadi. Ini contoh-contoh dia. Okey, ada dalam buku teks awak pun cikgu rasa. Muka surat 86. Okey.
Alright, itu sahaja untuk subjek kita. Kenapa pula tak boleh tutup ni? Okey. Baik, sebelum cikgu tutup kedai, cikgu nak bagi awak kuis. Kuis tentang Kahoot. Kuis tentang Kahoot. Kuis Kahoot tentang pengangkutan awam. Sekejap cikgu ambil dia punya link. Cikgu postkan dalam dalam WhatsApp awak. Kemudian awak jawab, ya. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Okey. Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, cikgu nak nanti cikgu akan bagi video ni pada awak. Awak salin nota. Tapi kalau awak, yes Daniel Ashraf. Okey, tapi kalau awak dah salin nota yang Didik TV cikgu dulu, tak payah salin lah. Okey, awak tengok je video dia. Okey. Lepas tu awak jawab soalan Kahoot ini. Okey? Okey, sir. Okey, alright. Sekejap cikgu bagi dekat awak punya grup WhatsApp. Sekarang pukul berapa? Oh, ada masa lagi. Cikgu harap awak faham ni. Okey, minggu depan kita akan buat tajuk yang baru iaitu telekomunikasi. Ini Didik TV pun tak buat lagi ni. Mana dia amanah, dua amanah. Okey, kita akan buat tajuk ini minggu hadapan. So bersiap sedia, baca dahulu apa benda pasal telekomunikasi ni. Cikgu percaya awak semua pun pernah tengok telefon dulu-dulu. Ya. Jawab kuis. Selepas siap, tulis nama dan markah. Nanti awak tulis nama dan markah awak dalam list yang cikgu akan beri nanti, ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Okey, sir. Okey, jaga diri. Jawab soalan.